ada dua perkara yang membataskan mereka sebagai murid, iaitu pertamanya sikap malu itu menjadi satu masalah besar, ya. Dan mungkin juga kita lihat malu ini datangnya daripada kelemahan perbendaharaan kata, ya. Di mana kemampuan mereka untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu terutamanya pasti menjadi masalah besar dalam pendidikan, ya. Jadi saya rasa yang berada di hadapan ini juga adalah kita takdir sekolah, ya, yang kita rasa melalui perkara-perkara ini macam mana cara untuk membantu murid-murid asli. Jadi kalau ada soalan yang tuan-tuan dah mungkin pendidikan pasal-pasal pendidikan negara pun saya memberitahu, iaitu pendidikan adalah satu arah berterusan untuk mencapai semua aspek. Jadi pendidikan ini wajib kepada murid orang asli, terutama sekali kita fokus kepada murid orang asli dunia. Di situ saja dapat lihat terutama sekali dari segi keyakinan diri mereka ni sangat kurang, keyakinan diri untuk belajar. Jadi sebagai guru saya memberikan banyak keyakinan kepada mereka supaya belajar bersungguh-sungguh dan apa yang penting, apa pentingnya pelajaran dan apa pentingnya pelajaran untuk masa hadapan. Kita akan, sebagai guru, kita akan ceritakan kepentingan pelajaran itu masa depan mereka, sebab mereka tak tahu pelajaran pergi ke sekolah untuk belajar. Sebenarnya dia tak fikir masa depan dia, apa tujuan dia belajar. Itu cara dia. Jadi kita sebagai guru ni kena tahu, kena cara untuk memberitahu mereka dan memahami mereka tentang kepentingan pelajaran. Lagi satu, kita sebagai guru ni penting memberikan keyakinan dari segi sifat yang biasanya kami ada rasa perasaan malu tu. Perasaan malu tu masih tebal lagi. Termasuk saya masa kecil dulu sama juga, itu malu juga bila berhadapan dengan guru. Guru saya bukannya di sekolah asli, sekolah di SK. Macam-macam saya jumpa cikgu berbahasa Cina, India, Melayu dan sebagainya. Jadi saya macam mana tak membuang perasaan malu saya. Jadi saya pun cuba belajar memberanikan diri, cuba meyakinkan diri saya bertanya bila sesuatu masalah tu yang berkaitan macam pelajaran yang sukar saya fahami, macam mana saya nak bertanya. Itu pun satu kemahiran tu memerlukan masa yang lama. Macam mana kita nak membiasakan diri kita untuk meyakinkan kita tu berani bila bertanya ataupun bercakap dengan guru. Jadi saya rasa yang faktor utama dari dulu sampai sekarang ialah perasaan tu, perasaan malu tu yang kaum budak ni, kaum pilihan memang masih lagi ternampak. Tapi bila tak ada guru ataupun mereka berkomunikasi sama sendiri itu memang tak ada. Bila dengan guru, bila kita tanya soalan, seolah-olah macam mereka jawab tak yakin. Dia tak yakin. Jadi kita sebagai guru ni, saya tekan kembali, kita sebagai guru macam mana nak meyakinkan, macam mana kita nak membentuk mereka tu berani bertanya dengan kita bila menghadapi masalah. Yang kedua pula, murid-murid kita ni perasaan mudah putus asa. Bila tak tahu sesuatu kemahiran yang diajar oleh guru, dia cepat tak nak belajar dah, itu bosan lah. Jadi saya selama
11 tahun ya mengajar di SK First Class tu, perkara tu memang setiap hari berlaku. Jadi kita bayangkan dari segi kita mengajar subjek berat saya, terutama sains CBSR. Daripada mula dulu, setiap tahun kita dapat seorang saja lepas lulus. Selepas tu dia makin lama makin banyak sampai pada tahun 2012 semuanya lulus untuk subjek sains. Sebab keyakinan mereka tu untuk menjawab bahagian B tu rasanya sebab mereka tu kurang. Jadi saya cuba macam mana nak menerapkan kemahiran proses lain itu untuk menerapkan pada diri mereka. Sebab budak-budak kita ni lemah dalam bahagian B. Itu untuk yang pertama, nanti banyak lagi nak cerita. Di tempat yang disediakan lah. Padahal ada juga yang pembatin-pembatin yang memukul wall dan mengatakan kalau dah pergi hari Jumaat balik dan aktiviti untuk apa tu nak tarikan murid-murid tu ada masalah sikit lah. Kalau orang tinggal di situ tu mungkinan bolehlah menjalankan aktiviti yang dalam lepas ini lah. Aktiviti tarikan budak tu aktiviti itulah yang saya rasa kalau lah di segi kami pihak masjid pun ada yang banyak menghasilkan kerugian. Kemudahan sekolah tu ada tak? Apa yang perlu ada? Kalau selama saya tu saya tak pasti lah kalau tujuan saya tu di bawah saya sendiri tahulah kelengkapan sukan, alatan sukan. Semua kami itu tidaklah padang dia punya tempat lah. Kami pun dah sur pihak macam insan PIDG kami nak dalam tempat tapi tak kita mohon lah kepada pihak penuh tak tahu tunggu proses kita tahu tahu yang lain-lain. Macam mana lah cikgu ada tengok apa kehendak sebenarnya masyarakat asli terhadap pendidikan, terhadap apa sebenarnya patut sekolah buat bagi kepada anak-anak orang asli. Ini pandangan sudut pandang daripada Cikgu Mahdul sebagai pendidik dan Cikgu Mahdul juga sebagai orang asli. Silakan. Pada pandangan saya, sekolah perlu buat untuk ini persatuan asli bersama sekali murid-murid. Biasalah semua sekolah nak murid-muridnya berjaya. Itu kehendak yang utamanya. Kemenjadian kemenjadian. Tak bentuk murid sehingga berjaya. Itu kehendak utama kita. Sebelum saya jawab yang Cik Zaha tadi, ada soalan yang kata yang sukatan kan. Pihak JPN boleh tak kita ubahkan soalan-soalan yang mudah untuk UPSR, khususnya untuk sekolah OA kan? Sebab ini level sama macam SK biasa, tidak seperti sekolah SKTC dengan federal. Kita ni kalau SK susah, soalan SK susah, kita pertama susah larang soalan kita. Boleh pihak JPN kemukakan kepada pihak atas kementerian, kita cuba cadangkan bolehkah soalan kita ubah supaya tidak sama dengan SK biasa. Kita tengok di situ prestasi murid kita, sama ada dia boleh mencapai ataupun sebaliknya. Harapan yang itulah saya cakap tadi, harapan kita sebagai guru, kita nak lihat anak murid kita berjaya semuanya.
dari sudut itu kita sebagai guru perlulah menjalankan tugas kita dengan cara bersungguh-sungguh mana kita nak untuk murid sehingga berjaya. Dan harapan saya pula kalau kita sebagai guru di sekolah kita harus menyediakan banyak program untuk murid-murid kita, terutama sekali macam murid-murid tahun 6 kita perlu adakan banyak program untuk membantu murid-murid kita lulus ataupun kita pecahkan yang selalu kita kata telur ayam kita pecahkan supaya mencapai cemerlang suatu hari nanti. Karakter masing-masing. Jadi sikap guru yang harus berada di sekolah boleh yang ada guru tu faham ada Islam ataupun cara persekitaran. Selain daripada itu dia mahir dalam dari segi pergaulan dengan masyarakat tempat. Lebih-lebih macam si Gubak tadi dia boleh bertutur dalam bahasa. Dan itu pun boleh menarik hubungan itu rapat erat dengan masyarakat sini. Jadi maknanya guru perlu selain daripada ada bagi masyarakat soft skill berkaitan dengan bidang ini. Jadi maknanya komitmen guru juga perlu ditingkatkan dalam menunjukkan pencapaian akademik murid-murid sekolah di negeri. Jadi dan satu lagi yang cuma disadangkan ini iaitu berkaitan dengan pelaksanaan peperiksaan PSR yang mana kita ni sama aja seperti SK, maknanya taraf SK sedangkan di SJKC dan D soalannya soalan-soalan ini bukan lebih rendah tahap kan. Jadi mungkin kita melihat dari sudut kepimpinan mereka melihat inilah kualiti yang rendah, tetapi pada masa yang sama ada satu kumpulan minoriti yang masih tertinggal dan berkeperluan khas. Jadi maknanya kita disuruh bermain di padang yang sama sedangkan membuat kita berbeza. Itu maksudnya maksudnya. Baik, Tuan Fatim. Jadi kita tengok balik. Ada tak, pernah tak Tuan Fatim melalui insiden ataupun insiden mana satu kejadian yang mana Tuan Fatim rasa di sekolah itu yang Tuan Fatim rasa kurang puas hati ataupun perlu diperbaiki yang Tuan Fatim tengoklah yang mungkin dari segi hubungan dengan guru sekolah, mungkin hubungan dengan cikgu ataupun macam mana masyarakat asli itu menerima surat-surat perubahan di sekolah. Tentang asrama ni kalau bolehlah ke hasil untuk mengatasi itu warden tu kalau boleh ialah ada jadual dia lah untuk menyediakan budak-budak yang sama. Tapi nampaknya tak tahulah ke kuasa lain. Kalau kuasa lain di sini masa waktu petang dalam 7 lebih tu macam budak-budak murid tadi tu tiara luar sana luar dari sekolah sama. Tapi maksud saya kalau boleh buat peraturan lah kena disiplin disiplin maksudnya buat berjadual tu macam mana? Dia ada jadual tugas dia ke ataupun kawalan terhadap murid? Kawalan tentang murid tu lah kalau boleh biarlah murid-murid tu berada di dalam asrama tu lah tak perlu tak luar. Mana ni kalau boleh tu kena beraturan balik lah. Misal ada kami lalu kan waktu masih pukul 10 12 berada masih lagi bermain-main budak yang di asrama tu.